masuk kepada proses data. Okey, jadi jadi alhamdulillah, jadi kita sambung lagi untuk ukur terabas. Jadi seperti mana yang kita tahu fungsi ataupun apakah kegunaan ukur terabas ni, yang pertama sekali adalah untuk kegunaan ataupun sebagai kawalan horizontal control lah, untuk kerja-kerja seperti kerja-kerja pembinaan bangunan, jalan raya, jambatan dan sebagainya lah. Jadi kita perlu ada satu rujukan untuk horizontal control, iaitu dari segi kalau kita tengok dari segi X, Y, Z, untuk kerja ukur terabas ni dia adalah X, Y. Manakala Z tadi adalah ukur aras. Okay, untuk ukur terabas ni dia adalah paksi apa? Paksi Y, XY, paksi XY. Jadi itu salah satu tujuan kita buat ukur terabas ni. Perlu ada kawalan horizontal control untuk kerja-kerja pembinaan. Tanpa ada ukur terabas ni, kita tak boleh nak start kerja lah untuk pembinaan kita kan. So ini Z, ini kita ada X dan juga Y. So kawalan untuk XY ni mesti ada titik rujukan ataupun kita panggil dia sebagai datum untuk kita mulakan kerja-kerja pembinaan. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar beberapa jenis terabas yang kita ada terabas terbuka dan juga terabas tertutup lah kan hari tu. Kita tengok balik, kita ada dua jenis terabas iaitu terabas tertutup dan juga terabas terbuka. Okey. Jadi kita pun dah tengok dia punya pengkelasan terabas. Okey, mengikut kegunaan kerja-kerja ukur terabas ini, dia ada kelas 1, kelas 2 dan juga kelas ketiga. Jadi kita dah tengok hari tu. Okey. Untuk kita menjalankan kerja ukur terabas ni, kita kena start dengan kerja tinjauan lah. Sebelum kita buat ukur terabas, kita kena buat tinjauan. Itu kan dah belajar lah. Tinjauan, so kita kena ikut lah dia punya prosedur terabas tu, yang mana stesen yang kita akan bina tu mestilah saling nampak dan tidak boleh kurang daripada 25 meter di antara stesen ke stesen. Dia tak boleh kurang, dia kena lebih. Dan di antara stesen ke stesen tu mestilah saling nampak. So mesti untuk kita buat kerja ukur terabas ni mestilah kena ada datum juga, mestilah ada rujukan untuk kita mulakan kerja terabas tu. Maknanya kat sini sama ada kita boleh menggunakan daripada plan akui ataupun daripada kompas prismatik, ataupun kita boleh andaian dahulu dan kita boleh buat correction kemudian lah. Okey, jadi untuk nilai untuk datum ni kita boleh dapat dengan menggunakan kompas prismatik, mungkin daripada plan kadaster dan juga cerapan matahari. Ini kita dah belajar itu untuk kita mulakan kerja ukur terabas ni. Kemudian kerja terabas ni mestilah kita buat, dia mesti ikut jam. Mesti ikut jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pembukuan, cara nak tulis dia macam mana, mesti kena ikutlah dia cara nak tulis buku kerja lapangan tu. So, okey, jadi hari ni kita akan masuk kepada macam mana nak proses data. Macam mana kita nak proses data terabas. Itu secara umumnya terabas itu maknanya tadi kawalan horizontal, iaitu Y dan juga X. Pada minggu sebelum ni kita dah belajar ukur aras, itu untuk mendapatkan vertical control, iaitu nilai Z. Kita kena faham itu dulu sebelum kita pergi lebih detail berkenaan dengan ukur terabas ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada proses data. Okey, melibatkan kerja hitungan dan uji ketepatan hasil kerja sama ada diterima ataupun tidak. Jadi proses data ni sudah pastinya melibatkan pengiraan lah, calculation, untuk kita mengenal pasti atau kita nak uji sama ada kerja kita boleh diterima ataupun tidak. Kerja terabas yang kita buat ni
boleh diterima ataupun tidak. Okey. Kemudian selepas kerja luar, kerja hitungan yang akan dilakukan adalah, okey, maknanya selepas kita dah buat kerja luar, kita dah cerap data daripada di lapangan dan kerja hitungan perlu dilakukan. Yang pertama sekali, apakah yang perlu kita hitung? Yang pertama sekali kita perlu buat pelarasan bearing dan juga jarak. Jadi data yang kita ada tu mestilah kita buat correction, mesti buat pembetulan, iaitu kita panggil sebagai pelarasan bearing dan juga jarak bagi mendapatkan bearing muktamad dan juga jarak muktamad. Jadi kita perlu dapatkan definite bearing dan juga definite distance. Jadi definite bearing dan juga definite distance tu kita akan gunakan untuk kita plot plan terabas, iaitu pada step yang terakhir, iaitu plotan. Okay. Yang kedua, kita kena kira dia punya tikaian lurus sama ada kelas pertama, kedua dan ataupun ketiga. Kita boleh check lah kita punya tikaian lurus. Untuk kerja-kerja pembinaan perlu berada dalam kelas yang kedua. Okey, kemudian yang seterusnya adalah hitungan koordinat. So kita boleh calculate koordinat setiap stesen yang kita bina. Setiap stesen yang kita bina, kita boleh calculate dia punya koordinat. Okey, katakan ini kita punya stesen terabas. Okay, kita ada stesen 1, 2, 3, 4. Setiap stesen ini kita boleh calculate dia punya koordinat. Koordinat X, Y, Z lah setiap ni. Okay, X, Y, Z kita boleh calculate dia punya koordinat. Sistem koordinat lah kat sini . Alright, kemudian hitung luas. Okay, daripada koordinat ni kita boleh kira luas sebenarnya. Apabila kita dah ada koordinat, kita boleh kira keluasan kawasan terabas kita ni. Berapa keluasan dia, berapa ekar ni. Berapa kilometer square. Okay, ataupun berapa hektar. Okay, kita boleh inilah, kira lah keluasan terabas. Dan akhir sekali, kita perlu plot kita punya terabas ni ke dalam plan. Yang mana kita panggil sebagai plan terabas. Okay. Untuk dijadikan sebagai rujukan. Okay. Yang pertama sekali kita pergi kepada pelarasan bearing dan juga jarak. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat pelarasan bearing dan juga jarak? Yang mana dilaraskan dengan memberikan pembetulan bagi mendapatkan nilai muktamad. Maknanya pelarasan bearing maksudnya kita kena buat pembetulan kepada bearing tadi dan juga jarak, sebab dia mesti ada selisih. Mesti ada selisih. So selisih itu perlu dibetulkan. Okay, sama ada ditambah ataupun ditolak. Alright. So kaedah. Okey, kaedah dah. Yang pertama, hitung nilai bearing purata. Yang kedua, selisih tutup bearing. Yang ketiga, pembetulan setiap session. Keempat, bearing muktamad. Terakhir, hitungan jarak purata untuk mendapatkan bearing muktamad. Okey, tak apa. Nanti kita akan lebih faham apabila mana kita tengok. Ini adalah satu contoh borang kerja lapangan . Okay, borang kerja lapangan yang perlu awak isi semasa kita mencerap data. Kita start daripada cerap data. Macam mana kita nak isi borang ni? Okay, borang pelarasan bearing dan jarak, bearing muktamad dan jarak muktamad. Okey, macam mana kita nak isi? Yang pertama sekali kita nak isi borang ni dulu kan. Borang ni sudah tentulah dia datang kosong. Macam mana kita nak isi ni? Saya akan cerita ni, awak kena dengar baik-baik macam mana kita nak isi maklumat ni di dalam ini. Di dalam dia punya borang ni, borang kerja luar. Okey, kita boleh tengok sikit. Okey, jadi borangnya kita ada macam ni lah. Kita ada station, bearing dia ada penyelang kiri, penyelang kanan, purata. Dia ada ni DR ni dari ke. Dari ke ni, ini bearing muktamad, ini ke. Okey, daripada maknanya dari stesen 2 ke stesen 1. Okey,
Okay, sudut pugak, okay, jarak muktamad. So sekarang ni kita nak dapatkan bearing muktamad dan juga jarak muktamad ni sebenarnya. Okay, ini adalah borang yang pertama yang perlu isi semasa kita menjalankan kerja ukur terabas. Okay, sekarang ni yang paling penting macam mana kita nak isi borang ini. Okay. Okay, jadi kita punya terabas. Okay, saya kena lukis dahulu dia punya apa nama ni, terabas punya ni, nak lukis kat mana kecilkan sikit. Okey, jadi saya akan cuba plot dahulu dia punya stesen terabas tu macam mana bentuk dia Okey, daripada nilai ni kita tengok daripada nilai bearing ni saya akan lukis kedudukan stesen itu. Okey, dia start daripada stesen 1, 2, 3 dan juga 4. Dia ada 4 stesen. Kita start daripada stesen 1 contohnya kat sini. Saya buat stesen 1 contohnya 1 kat sini Okey, ini adalah stesen 1 Okey, stesen 1 kita tengok 2 ke 1 Okey, 1 ke 2 adalah 344 3000 bearing dia lah. Kalau 2 ke 1 dia 164 3000. Ini sekarang ni kita nak 1 ke 2. Okey, kalau 1 ke 2 adalah 344 3000. Maksudnya kat mana ni? Okey, sekuan pertama 90 kan ni. Sekuan yang kedua 180. Sekuan ketiga 270. Maksudnya dia duduk di sini. Arahnya. Arah itu adalah 344 darjah. Kita akan pergi sinilah. Jarak dia ni 32. 37. 1 ke 2 ni. 1 ke 2 37.527 ni jaraknya. Saya lukis tak cantik tapi inilah kedudukan stesen yang kedua. Okey, kita jumpalah stesen yang kedua kat sini. Ini adalah STN2. Okey, daripada 2 ke 3, 67 12 20. 67 kat mana 67? Yang ni 90 kan? So di sini kat sini lah lebih kurang 60. Gerak ke sini. So kita akan jumpalah stesen yang ketiga. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 32.118 iaitu 2 ke 3 lah. Ini jarak dia. So ini kita dah jumpa dia adalah stesen 3 di sini. Okey, kemudian 3 ke 4 ni, 3 ke 4. 3 ke 4 158 53. 158 kat mana? Sini ke sini 90 158 kat sini lah. Kalau sini 180 kan? So pergi sini. So kita jumpalah stesen 4 stesen 4 di sini. Okey, dari 4 ke 1 240. 240 maksudnya 180 lebih pada 180 macam ni lah. Dia akan bersambung di sini. Maksudnya 240 itu daripada sini ke sini lah. Okay, yang ini daripada sini ke sini. So yang ini dari sini. So kalau satu ni daripada sini ke sini. Sebab tu dia 344 30 tu. Okay, nampak tak kat situ? Cara bearing itu berfungsi dia ikut jam Okay, jadi kita dah nampak kedudukan stesen itu. Kita ada stesen 1, 2, 3, 4. Okay, yang ini awak semasa kita buat kerja ukur terabas, kita kena pancang dahulu kita punya stesen. Yang mana kita pancang dengan menggunakan piket kayu tu yang dibekalkan. So awak kena pancang, piket tanam ke dalam tanah. Dan kat sini kita letaklah paku kan. Ini setiap ni mesti ada tanda, tak boleh letak batu dah macam hari tu. Hari tu kan kita buat ukur aras kan, letak. Yang ini terabas punya stesen kita perlu buat tanda dengan menggunakan piket. Paling kurang menggunakan piket. Sepatutnya kita perlu menggunakan pipe dan kita letak konkrit supaya dia tidak bergerak dia punya kedudukan tu. Okey, supaya dia lebih tepat untuk dijadikan sebagai rujukan.
Kalau kita buat sebagai piket kayu, sebenarnya sementara je sebab piket kayu ni kadang-kadang tersepak pun dia dah bergerak. Okay. Jadi sebab itulah kita buat tinjauan tadi, makna kena saling nampak di antara session 1 ke session 2, tidak boleh ada pokok ke tengah-tengah ni. Kalau bangunan ke apa semua mesti saling nampak. Yang tadi kita boleh recall balik semasa tinjauan tadi. Maksudnya kita nak buat ni, kita tanam dulu piket tu. Dan pastikan jarak di antara stesen ke stesen ni mesti melebihi 30 meter sebenarnya yang paling baik. Kalau terlampau dekat, dia akan menyebabkan ralat alat ni dia tak boleh baca dekat. Kalau baca dekat mungkin dia akan produce error lah. Dia akan produce ralat. Bacaan tu akan jadi banyak dia punya selisihnya akan jadi besar. Okey, kalau kita kurang daripada 30, selisihnya akan jadi besar. Alright, itu alat station lah. Okey, nampak kat situ kita tanam semua. Okey, apabila kita dah tanam, sekarang ni kita nak dapatkan bearing ni setiap session 1 ke session 2 berapa bearing dia. Daripada 2 ke 3 berapa bearing dan jarak. Daripada 3 ke 4 berapa bearing jaraknya. Sekarang ni kita tanam, kita tak tahu bearing jarak, betul tak? Kita nak tanam piket ni. Katakan ini adalah kawasan kerja kita lah dalam ni. Dalam ni kawasan kerja kita. Okey, nampak tak ni? Nampak tak saya lukis? Mana tadi? Nampak kan? Tak boleh. Kena kecilkan Mana tadi? Tak ilah. Okey. Kita besar sikit lah. Sangat. Tak boleh tolak ke tepi. Okey, tak apa. Nampak Jadi kita dah tanam dan sekarang kita nak baca ni. Kita nak cerak bearing ni. Bearing ni. Okey, jadi kita perlu menggunakan satu datum. Datum dari PC, maksudnya menggunakan kompas prismatic. Jadi kompas prismatic ni dipasang pada stesen 2. Daripada stesen 2 ke stesen 1. Maksudnya kompas ni duduk di stesen 2 ni. Kompas, dan kita akan cerak pada stesen 1 untuk baca berapakah bearing rujukan kita. Bearing rujukan kita adalah 2 ke 1, iaitu apabila kita baca menggunakan kompas, kita akan dapat sudut. Bukan sudut lah, maksudnya bearing lah. Iaitu 1643000. Okey. So ini kita panggil sebagai datum untuk permulaan kerja. Tadi kan kalau kita nak mulakan kerja ukur terabas, kita mesti start daripada datum, sama ada daripada prismatic kompas, daripada plan akui ataupun daripada cerapan matahari. Okey, jadi untuk start kerja terabas tadi, kita mulakan dengan datum daripada PC, iaitu prismatic kompas. Kita baca, nanti awak akan belajar kompas nanti, kita akan tunjukkan macam mana nak dapatkan bearing rujukan daripada kompas. Kompas prismatic. Jadi tembak ke 1, awak akan dapatlah bearing PC iaitu 1643000. Okey, untuk bearing daripada PC kita akan guna sekali je. Iaitu 2 ke 1 je. Yang untuk yang lain kita akan menggunakan alat torsion station. Sebab apa? Sebab kompas ni alatnya susah untuk mendapatkan, dia tak tepat. Ni sebenarnya tak tepat kompas ni sebab dia susah nak aim tu, susah nak pastikan kompas tu betul-betul berada pada titik tengah session tu susah. Alatnya simple, terlampau simple sangat. Jadi kita gunakan sebagai rujukan untuk session 2 dan 1 saja untuk starting kerja. Kenapa kita perlu guna kompas? Sebab alat association kita tu dia tak ada kompas. Dia tak tahu arah dia. Dia tidak ada kompas association tu. Cuma dia boleh mengukur sudut, dia boleh mengukur bearing saja, tapi arah utara ke timur ke barat ke dia tak tahu.
alat translation dia tak tahu sebab tak ada kompas. Dia tidak di integratekan dengan kompas. Maybe kalau alat yang terkini tu, maybe kalau dia integrate tu senang lah. Tapi sekarang ni memang tidak ada. So memang alat translation tu memang tidak ada kompas, jadi kita perlukan kompas yang lain sebagai rujukan. Okey. Cuma alat translation tu untuk mengukur bearing dan juga jarak saja. Okey, jadi macam tu lah. Okey, apabila kita dah start 164300 ni, kita tulislah kat sini. Okey, dia daripada PC 2 164300 ni daripada PC lah, daripada kompas 1. Jadi jarak dia tak adalah sebab kompas tak boleh ukur jarak. Jadi tak apa, kita kosongkan dulu kat sini jaraknya. So kita pergi kepada stesen kita. Kita kena buat, ni kena tulis lah ni. 2, kita biasa kita buat macam ni lah. 1, 2, 3. Lepas tu 2, 3, 4. Kemudian 3, 4, 1. Kemudian 4, 1, 2. Okay. Ini memang dia punya itulah macam tu. Kenapa macam tu? Sebab dia kena tutup balik ni. Kena tutup balik. Kita start daripada 21 dan kita tutup pada 21 balik. Dia tutup Kita tutup. Okay, kita besarkan sedikit yang ini supaya nampak jelas. Okey, nampak jelas ni. Okey, sekarang ni kita dah ada 2 ke 1 adalah 16430. Ini daripada PC. Okey, penyilang kiri, penyilang kanan apa maksudnya? Okey, penyilang kiri, penyilang kanan ni maksudnya, okey, kalau 2 ke 1, kalau kita tengok daripada 2 ke 1, dia adalah 1643000. Kalau 1 ke 2, dia akan jadi 3443000. Macam mana dapat? Dia ini, okey, kalau kita tengok 16430 ni dia kurang daripada 180. Kalau kurang kena tambah. Tambah dengan 180 degree. So kita akan dapatlah penyilang kanan. Cuba tambah. 164 titik tu kan yang degree yang saya ajar pada sebelum ni. 164 titik degree. Kemudian 30 minit dan 0 saat. Cuba campur dengan 180 degree. So awak akan dapat 34430 kat sini penyilang kanan. Okey. Pada barisan ke atas ini kita kira, kita calculate. Di bawah ini kita cerap. Yang kuning ni kita calculate. Yang biru bawah dia ni kita cerap. Maksudnya kita duduk di faham tak faham ni? Jadi saya tak faham lah. Okey, tak apa, dengar dulu. Okey, 2 ke 1 ni kita dah baca daripada kompas. So sekarang ni, yang ini ni kita calculate atas ni kan, sebab kita dah dapat daripada PC tadi. Kemudian kita nak baca, okey, 2 ke 3 tidak ada bearingnya. Bearing tidak ada. Sebab kita dah pancang, mana ada lagi bearingnya. Kita baru nak ukur dengan menggunakan alat translation. So kita dirikan alat translation dekat 2. Kita pasang prisma pada 1 dan prisma pada 3. Kita pasang kat situ 2 ke 1, 2 ke 3. Jadi kita pasang prisma dekat 1, prisma dekat 3 dan alat dekat 2. Prisma tahu apa dia kan? Prisma ni alat untuk pantun lah yang kita tengok pada minggu lepas. Untuk ukur terabas dia ada translation, prisma, tripod. Tripod kena ada 3 lah. Okey. Alright, kat sini kita dah pasang prisma dekat 1, prisma dekat 3, alat translation dekat 2. Okey, kita set alat. Alat ni kita alat ni translation akan cerap pada akan target pada nombor 1 dan kita masukkan bearing ni. Okey, dekat 2 ke 1 kan saya cakap ni yang atas ni kita tidak cerap, kita set, kita masukkan ke dalam alat. Nilai ni. Nilai bearing ni kita masukkan, kita key in ke dalam alat. Okey, mana kita target dekat 1, kita key in bearing ini. Sebab apabila kita key in bearing ni, kemudian kita tolak
alat itu pandang ke 3 pula. Pandang ke 3. Ya, bila pandang ke 3, kita akan dapatlah Barry 2 ke 3. Hasil daripada kita set 16430 yang daripada PC ni. So daripada sinilah kita akan dapatlah Barry 2 ke 3 ni. So yang ni kita catat daripada alat tu. Alat dekat skrin alat kita catatlah 671230. Kemudian kita tolak balik ke 1 balik alat tu. Kita target ke dekat 1 balik, kita isi yang ni pula, penyelang kanan pula. Kita isi penyelang kanan dan kita cerak balik ke 3, so kita akan catat dekat ruang sini 24711210. Okey. Selesai untuk yang setup yang pertama. Okey. Kita dah ada data ni. Dan kita dalam masa yang sama kita kena ambil jarak jugalah. 2 ke 3 kita alat tu dah akan tunjuk jarak. So 2 ke 3 kita akan tulis kat sini. Iaitu 32.123 jarak dia lah. Okey. 2 ke 1 pun ada jarak tadi kan. Sebab kita pandang ke 1 dia akan keluarkan jarak. So jarak ini kita akan isi dekat sini. Sebab dia 2 ke 1 kan. 37.527. Isi yang pertama dulu. Isi yang ni, yang ni. Yang ini biar dulu. Yang ini nanti last dekat belakang ni nanti. Okey. Kita ada jarak. Okey, kemudian kita nak check ni. Kita nak check berapa dia punya selisih dan bacaan ni. Kita akan check lah ni. Okey, kita tengok kat sini. Yang ini 671230 kurang daripada 180. Campur lah. Campur 180. So kita sepatutnya kita akan dapat 247, 12, 30. Kan? Tapi kita dapat yang kita baca 247, 12, 10. Maksudnya ada berapa beza? Bezanya adalah 20 saat. Okey, 20 saat okey lah. Okey, sebab dia kurang daripada 30 saat. Okey, untuk kelas kedua, mesti setiap session tu mesti bezanya kurang daripada 30 second atau 30 saat. Okey, kalau kita tengok dekat kelas kan, dia kata setiap session tak boleh lebih daripada 30 saat. Kat sinilah kita akan check. Okey, yang ini penyelang kiri ni kita campur dahulu 180. So kita compare dengan belah sini, penyelang kanan ni. Sama, sepatutnya dia sama, tapi kalau tak sama kita check. Kalau lebih daripada 30 maksudnya kena buat apa? Kita perlu cerap semula. Kita kena set balik 2 ke 1, cerap balik ke 2 ke 3. Okey, untuk penyelang kiri. Kemudian set balik penyelang kanan, cerap 2 ke 3. Okey. Bila dah selesai kita dah check, okey ni kurang daripada 30, maknanya okey lah data ni. Kita maintain je kat sini. Kemudian kita perlu buat purata pula. Kita nak kira purata ni. Macam nak kira purata. Jadi purata ni biasanya kita akan yang inilah puratanya dekat sini je biasanya. 12, 30. Yang 67 ni kita campur 180 kan kita dapat 247. Okey, ataupun purata ni senang macam ni lah. Kita convert dahulu yang penyelang kiri ni kepada penyelang kanan. Macam nak convert kena campur 180. Campur 180 kita akan dapat kat sini 2, 4, 7, 12, 30. Okey, campur dengan yang sebelah sini iaitu 2, 4, 7, 12, 10. Campur bahagi 2. Campur ni, so kita akan dapat campur dan bahagi 2 dapatlah ni puratanya. Tambah dan bahagi 2. Tambah ni bahagi 2 kita akan dapatlah 67, 12, 20. Cuba buat. Cuba tambah ni. 247, 12, 30 campur dengan 247, 12, 10 bahagi 2. Dapatlah ni kan. Ataupun 30 campur 10 bahagi 2 dapat 20 sebenarnya. Yang belakang ni je. Okey. Faham tak faham ni? Senyap ni. Hello? Kena putus lah. Ada tengah kira. Okey, cuba kira. Boleh dapat tak? Cuba kira. Tak faham tanya
Cuba kira yang tu, macam mana kita nak dapat purata tu, dia penyalaan kiri penyalaan kanan tu dia kita kena convert dulu lah sebenarnya. Okay, dia purata di antara dua ni lah, kiri dan kanan puratanya. Tapi disebabkan bearing kiri ni tak boleh lah nak campur dengan bearing kanan. So kita kena convert yang kiri ni kepada kanan dulu baru boleh kita tambah. Nak convert yang kiri jadi kanan, disebabkan oleh 67 ni kurang daripada 180, kita campur. Kalau lebih daripada 180, katakan 190, apa perlu buat? Kita kena tolak 180. Nampak kat sini penyalaan kiri kecil ni pelik dia. Kalau kurang, saya punya ni biasanya kalau yang ini kan dia kurang daripada 180, kita campur. Kalau bearing tu lebih daripada 180, kena tolak. Untuk convert dia lah, convert kepada kanan. Okay. Yang kiri nak convert kepada kanan lah macam tu. Ataupun yang kanan nak convert ke kiri macam tu juga, sama juga. Contohnya yang kanan ni kita nak convert kepada kiri. Okay, 344 ni lebih tak 180? Lebih kan? Sekali lebih tolak lah 180. Tolak 180 dapatlah yang kiri iaitu 16430 macam tu. Ini 247 kan lebih. Nak purata, kita nak pakai penyalaan kiri katakan. Nak purata dengan tu, kita convert yang kanan jadi kiri dulu. 247 ni lebih 180, kita kena tolak. Tolak 180 kita dapatlah 67. 67 12 10. 67 12 10 campur dengan 67 12 30 bahagi 2 dapatlah bearing purata. Okay, siapa tak faham? Senyap ni. Risau saya senyap ni. Faham tak faham? Faham. Faham kan? Okey. Tuan. Apa dia? Tuan, saya kurang faham lah Tuan. Okey. Kalau macam tu saya akan buat lagi. Okey, kita ambil borang kosong kita tulis balik. Borang kosong, mana borang kosong? Kita isi balik. Okey, kita isi balik. Okey, tadi tengoklah contoh saya pun ada satu skrin sepatutnya ada dua. Susah nak ni. Okey, tadi kita tulis kat sini datum dari PC Datum dari PC kita dapat daripada 2 ke 1 berapa? 1 6 berapa? Baca. 16. Tak nota ada tak? 164 300. 164 3000. Kita tulislah macam tu. Jarak tak ada lagi ni. Sebab kita ukur pakai kompas. Cuma kita boleh buat session 2 ke 1. Okey, sekarang ni kita akan mula dekat sini lah. So 2, 1, kemudian kita buat 3. Lepas tu kita akan pindahkan alat ketiga lah. Ketiga kita cerak balik kedua untuk rujukan. Kemudian kita akan cerak ke 4. Okay, kita tulis dulu macam tu. Okay, kemudian kita akan duduk ke 4 pula. Kita akan duduk ke session 4 pula. Kemudian kita cerak ke 3 balik untuk semakkan, untuk rujukan. Kemudian kita akan cerak ke 1. Okay. Station lah. Biasa saya akan tulis ni dulu. Lepas tu dia mesti tutup balik ke session 2 tadi. So kita akan pindahkan alat duduk di 1 balik. 1 kita akan tembak kita akan cerak ke 4. Kemudian 1 set ke 4 maksudnya tembak ke 2 balik. Ni 2. So mesti tutup ke 1 ke 2. Sebab tadi kita start dari 2 ke 1. Kita mesti patah balik ke duduk di alat ni macam itulah. Maksudnya sekarang ni kalau yang dekat sini maksudnya alat duduk sini lah.
alat, kalau dia dalam kotak ni maksudnya alat kat sini, nombor 2. Ni dah kat 3, 4, 1. Okay, kita akan letak alat dahulu di alat atau session dekat session 2, prisma dekat session 1 dan juga 3. Jadi sekarang ni starting kita dah ada daripada 2 ke 1. 2 ke 1 bearingnya kita boleh tulis ni penyelang kiri ya. Penyelang kiri adalah 164 3000. Okey, ini adalah 2 ke 1. Kalau penyelang kanan ni maksudnya dia terbalik. Okey, kalau macam ni, kalau kiri ni adalah 2 ke 1 tau. Baca 2 ke 1. Maksudnya 2 ke 1 tu contohnya ni session 2 lah. Kita buat macam ni ni 2. Yang ni 1 Ini session 1. Yang ni session 2 Okey, 2 dia 164 164 tu okey kat sini lah sesi 1 dia kan. Ni sesi 1, ini sesi 2 dia kan. Ni 2, ni 1. Okey, kalau dia kata 2 ke 1 maksudnya dia daripada 2 ni. Dia daripada 2 dia tengok ke 1. Jadi kita sambung dahulu ni. Maksudnya 2 ke 1 dia akan baca daripada sini ke sini bearingnya. Ni jadi kan ini kan 90, ni kan lebih kurang 164 kan. Okey, 2 ke 1. Kalau penyelang kanan ni maksudnya 1 ke 2. Penyelang kanan tu maksudnya dia akan jadi macam ni. Gitu. Daripada 1 ke 2. Daripada 1 ke 2 dia akan jadi campur lah ni. Ini campur dengan 180 kita akan dapat berapa? 3, 4, 4, 30, 0, 0. Betul? Itu maksudnya jadilah penyelang kiri kanan tadi. Maksud kalau kita cakap penyelang kiri, dia adalah 2 ke 1. 2 ke 1 maksudnya inilah 2. Daripada 2 ke 1 ni, daripada sini ke sini, logik lah 164. Sebab sukuan pertama 90. Sukuan kedua 180, dia kat sini 164. Okay, kalau penyelang kanan, dia dah jadi terbalik daripada 1 ke 2. 1 ke 2 maknanya dia duduk daripada 1, kita akan pusing ke sana. Jadi bearing sukuan pertama 90, sukuan kedua 180, sukuan ketiga ni 270. Dia lebih sikit lah sebab dia 300 Dia duduk gitu sebab dia jadi macam tu. Okay, faham tak faham ni? Siapa tanya tadi? Setakat tu faham dulu tak? Faham. Maksud kan? Bilang kiri, bilang kanan tu kita kena faham dulu kat situ. Macam mana cara dia tu. Cara dia cerap bearing itu. Okey, jadi sekarang ni kalau yang atas ni saya dah cakap, yang atas ni kita calculate Yang ini kita dah dapat ni berdasar pada PC 1643000. So yang ni sebab dia kurang 180, kita campur 180 dapatlah penyelang kanan. Ini calculate je. Kalau dia kurang campur, kalau lebih tolak, itu je. Kalau kat sini katakan 240, kena tambah ke tolak? Untuk dapatkan penyelang kanan. Kena tolak lah. Ini sebab kurang 180, kena campur dapatlah ni 34430. Okey, sekarang ni kita dah kita set up alat dekat 2, session prisma dekat 1 dan juga 3. So kita akan pandang 2 ke 1 dulu. Kita akan alat tu kita pandang ke 2 ke 1 dan kita masukkan bearing penyelang kiri ni 1643000. Kemudian barulah kita pusing alat tu ke 3. Pusing ke 3 barulah kita boleh dapat tahu bearing 2 ke 3 ni. So bearing kedua ke 3 berapa dapat tadi yang dia cerap? Cuba baca. 67 12 30. Berapa? 67 12 30. 67 12 30. Okey, 67 darjah 12 minit 30 saat. Okey, kemudian kita tolak balik teropong tu, kita set balik dekat 1 balik. Akan pandang balik dekat 1, kita punya session, kita masukkan nilai bearing 344 3000. Lepas kita masukkan, kita
kita pandang balik ke 3, so kita akan dapatlah bearing pinjaman kanan untuk 2 ke 3. Jadi dapat apa kat sini? 247 12 10. 2 247 12 10. 12 10. Okey. Okey, yang di bawah ni kita cerak. Yang di atas ni kita buat apa? Kita set. Kita set dekat alat tu. Kita key in bearing di dalam alat tu dan kita cerak di 2 ke 3. Sebab 2 ke 3 tak ada lagi bearingnya. Okey, baru dah ada. Okey, sekarang ni kita nak semak lah di antara pinjaman kanan dan kiri ni berapa beza dia. Beza pinjaman kanan kiri ni berapa. Jadi kita nak tahu beza dia. Biasanya saya akan buat macam ni. 67 ni saya campur dahulu 180. So kita dapatlah 247 kan. 67 sebab dia kurang daripada 180. 67 campur dengan 180. Kita dapat berapa? Kita dapat 247. Okey, betul. Maksudnya betul lah 247. Okey, boleh betul. Jadi tinggal lagi saya buat macam ni. Ni 12 pun sama. Jadi saya akan buat, saya akan type dekat calculator tu, saya akan type kosong je lah. Saya type kosong darjah, kosong minit 30 saat. So macam tu. Kosong darjah, kosong minit. Jadi kita ambil yang kanan pula. 10 saat. So bagilah 2. Bagi 2 dapatlah. Bagi 2 dapat apa? Dapat 20 second kan. Okey. Okey, dapat 20 kan? Dapat 20. Cara nak purata dia saya buat, boleh buat macam ni ataupun awak nak convert dulu ataupun kita nak purata ataupun itu purata belum lagi purata. Itu yang purata. Silap. Sekarang kita nak tengok beza kan? Beza tolak lah kan. Kita ada 0, jadi 30 tolak 10 berapa dapat? 30 tolak 10 berapa? Dapat 20. 20 ni kurang daripada 30 saat. Jadi okey lah. Cerapan ini okey. Jadi kita tak perlu ulang balik. Kalau kita dapat beza di antara pilihan kiri dan kanan ni, kita dapat beza lebih daripada 30, apa perlu buat? Perlu semak balik dia punya paku masuk ketak kat tengah-tengah, cerak balik semula, set balik semula 2 ke 1 dan cerak semula. Maknanya kena buat semula lah. Di sini saja, di stesen 2 saja buat semula. Tapi sekarang ni okey sebab dia kurang daripada 30 saat. So sekarang ni kita nak kira bearing purata pula. Kita dah semak dah dia punya tadi kurang 30, okey. Nak semak, faham tak nak semak tadi? Dia mesti setiap sesi tu mesti tak boleh lebih daripada 30 saat dia punya bezanya. Beza setiap session tak boleh lebih daripada 30 saat. So tolaklah. Kita tolak kiri dan kanan. Nak tolak kiri kanan tu mesti convert dahululah. Sama ada kita nak convert yang kiri jadi kanan ataupun yang kanan jadi kiri. Okey, kemudian kita tolak. Okey. Dapat beza mesti kurang daripada 30 darjah. 30 saat. Okey, sekarang kita nak buat kita nak tulis nak isi bearing purata. Nak isi purata. Okey, purata. Purata macam tadilah kita kiralah. Pilihan kiri campur pilihan kanan bagi 2. Tapi nak campur mesti convert dahululah. Kena convert. Katakan kita nak convert pilihan kanan ni jadi pilihan kiri. Jadi 247 ni lebih daripada 180. Kita tolak lah. 247 tolak 180 kita dapat 67. Jadi kita campurlah 67, 12, 30 campur 67, 12, 10 bagi 2. Kita akan dapat apa? Kat sini kita dapat 6, 7, 6, 7, 12, 20. Okay. Okey. Tapi perlu ingat di sini kita nak isi, kita ada dua nilai. Sama ada 67 ataupun 247. Kat sini kita nak isi berapa? Kita nak isi 67 ke 247?
Okey, di sini kita perlu isi 67. Jangan isi 247. Sebab apa? 247 ni adalah 3 ke 2. 67 ni adalah 2 ke 3. Okey, untuk row ini daripada sini ke sini ni, row ni adalah untuk kita kena tulis kat sini 2 3, nampak ni? Dari ke 2 3. Yang ni 3 4 Ini 4 1. Yang atas ni tak. Dia kira yang bawah ni. Yang atas ni sebab kita set. Yang atas ni kita set kan. Jadi yang bawah ni kita cerap. Jadi cerap tu 2 ke 3 kan. 2 3. Jadi 2 ke 3 bearingnya mana? 67 12 20. Kalau 247 ni bukan 2 ke 3, dia 3 ke 2, tak boleh. Okey. Kena ingat kat situ lah yang tu. Kadang-kadang silap tulis. Oh, silap yang tu habis lah semua. Jangan silap tulis. Okey, dari ke. Yang ni kena tulis siap-siap terus lah. Yang ni dari ke, ni apa dia? Ni 3 ke 4. Kita tengok yang ni. Bawah ni. Yang ni 41. Yang ni 4 ke 1. Yang ini apa dia? Yang ni apa dia? 1 ke 2. Saya tengok ini 1 ke 2. 4 ke 1. 3 ke 4. Okey, apabila kita dah buat purata, so kita kena silang. Okey, ni kita silang lah. Kita silang. Bacaan ini pergi ke sini. Okey, bacaan ini biasanya kita akan ambil yang purata lah. Iaitu 6, 7, 12, 20. Jangan ambil yang 10 ni. Kita ambil yang ini. So yang ini kita kira lah. 6, 7, 12, 20 campur dengan 180 dapat berapa ni? 6, 7, 12, 20 campur 180. So dapat 247, 12, 20. Okey. 2, 4, 7, 12, 20. Okey. Kemudian kita set up alat dekat 3, letak prisma dekat 2, prisma dekat 4. So kita akan ulang balik macam step tadi lah. Kita akan set balik 2 ke 3 dengan bearing yang ini dan kita cerak dekat 4. Dapat berapa ni? 3 ke 4? 3 ke 4 apa? Baca tengok kat situ. Sir, nak tanya boleh? 1,5. Okey, boleh. Kata silang tapi yang tu tak silang. Faham tak? Means Dan tak dengar ajak saya pasal ni lah. okay. Okey, apa tadi? Sekata tadi yang tu kena silang tapi yang setulis bila silang 247 tu yang bila dah silang. Saya silap tulis. Betul. Ini silap. Ini silang. Silap. Dekat nota kan silang kan? Yang ni kena dia kan ini kan 2 ke 3 kan 67. 3 ke 2 kan 247. Ini sekarang ni 3 ke 2. 3 ke 2 dia adalah 2 4 7. Yang belakang ni kita ambil yang average iaitu 12 20. Okey. Yang ni 6 7. Belakang ni ambil apa? Ambil average iaitu 12 20. Okey, nasib baik. Siapa tadi? Bagus. Okey. So apabila kita silang macam tu, kemudian kita macam saya cakap dia, yang atas ni kita set ke dalam alat dan kita cerak kepada 4 sebab 3 ke 4 ni kita tak ada lagi dia punya bearing. Okey, apabila kita cerak berapa dapat sini? 3 ke 4 ni dapat apa? Tengok balik nota tu. 3 ke 4 berapa? 158 5325. 158 5 3 2 325. 5325 kan? Betul? Betul tak 5325? Ya betul. Okey. Lepas tu kita buat apa? Lepas kita cerap ni, sebenarnya dia ada teknik dia lah untuk kita tukar kepada penyelakanan. Tu dia ada step dia. Cuma saya nak cerita kat sini macam susah sebab kita kena pusing teropong tu sebenarnya.
Penyelang kanan tu kan saya dah cakap itu. Penyelang kanan maksudnya dia alat ukur ni macam ni. Kemudian ada ini kan ada kiri kanan, kena ada teropong Ada teropong kat tengah-tengah ni. Okey, kemudian dia ada bateri tau. Kalau bateri duduk di, katakan bateri duduk sebelah sini. Bateri di sebelah kanan kita maksudnya dia adalah penyelang kanan. Ini teropong, kita tengok sebelah sana, ke sana. Okey. Dia kalau bateri sebelah kanan maksudnya penyelang kanan. Kita cerap tu, kita kena pusing supaya bateri duduk sebelah kanan dan baru kita masukkan bearing 6, 7, 12, 20 ni ketika teropong ni duduk macam tu. Ketika bateri ni duduk di sebelah kanan. Kalau bateri di sebelah kiri, okay, ni teropong. Bateri sebelah kiri maksudnya kita kena set masukkan bearing sebelah kiri. Maksudnya kedudukan bateri tu sebelum kita masukkan penyelang kiri, kita perlu pastikan bateri tu duduk sebelah kiri. Baru kita boleh key in. Jangan pula kita key in penyelang kiri ketika bateri tu duduk di sebelah kanan. Salah. Dia akan baca bearing dia salah. Okay, jadi sebenarnya alat ni dia boleh pusing. Ini dia punya bateri tadi kan. Teropongnya macam ni. Okay, teropong ni boleh berpusing-pusing. 360 darjah boleh pusing. Jadi kita boleh adjust lah kedudukan bateri ni kiri dan kanan. Okay. Jadi saya tak nak terlalu sangat, tapi nanti semasa amali nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak cerap penyelang kanan, macam mana kita nak set penyelang kanan, macam mana kita nak set penyelang kiri. Okay, cuma sekarang ni untuk mudahkan kita punya isi borang ni, kita faham dahulu kita kena set penyelang kiri, baca, kita set dan kita cerap. Kita set penyelang kiri dan kita cerap. Macam itulah. Faham tak maksud saya? Dia kena set manual lah. Okey, jadi ini kita repeat macam tadi juga. Okey, kemudian kita setkan penyelang kanan 6, 7, 12, 20 dalam alat dan kita tembak pada 4, kita akan dapat bacaan penyelang kanan. Berapa? Penyelang kanan? 338, 5335. 338 338, 5335. Okey. Saya betul sample. Okey, betul. Okey, jadi sekarang ni kita semak. Berapa beza ni di antara kiri kanan ni? Berapa beza? Kita semak dulu. 158 ni dia kurang daripada 180 kan? Okey, 158 campur 180. 158 campur 180. Kita dapat 338. Okey, 338 kat sini betul kan? Kalau dia sama maksudnya dia tidak lebih daripada 1 degree. Jadi kita tengok 53 pun di sini pun 53. Jadi 25 tolak 35. 25 tolak 35, bezanya 10 saat. Jadi 10 saat okey lah. Bila okey kita tak perlu ulang. Okay, jadi kita boleh buat average lah. Average. Kat sini average berapa kita nak tulis kat sini? Berapa kat sini? Kita kena ingat ini 3 ke 4. 3 ke 4 dia adalah 158 lah. Kita ambil 158. Average-nya tadi 53. Okey, yang lainnya adalah 25 dengan 3 tu lah. Jadi kita buat 25 campur 35 bagi 2 lah. Dapatlah 30 kat sini. Di sini adalah 30 saat. Dah dapat yang ini. Kemudian kita akan silang. Silang lagi. Okey, kita tengok ni 4 ke 3. 4 ke 3. Kalau 3 ke 4, 158. Kalau 4 ke 3, 338. So sini 338 lah. 3, 8. Biasa kita silang, kita ambil yang ni lah. Cuma minit dan juga second kita ambil yang purata. Ini jadi 5, 3, 30. Yang ni kita, ini 338 ni lebih daripada 180 kan? Tolak lah. Tolak dengan 180. 338 tolak 180. Dapat
158. Dekat sini 158,5,3,3,0. Kita silang tapi minit dan saat kita ambil average. Okay, macam biasa kita set alat dengan bacaan bearing ni dan kita cerap pada 1. Dapat berapa sini? 41. Selepas kita set bearing kat atas ni 242 0505. 0505. Yang ni kanan 620525. 0525. Okey, tengok beza berapa ni? 05 dengan 25. Jadi bezanya 20 kan? 20 okey lah. 20 saat kan? Okey, jadi kita dapatkan average. Average berapa kat sini? 4 ke 1. 4 ke 1 dia adalah 2, 4, 2, 05. Okey, berapa? 30 bagi 15. 15 kat sini kan? Okey, siapa tak faham nak buat purata ni? Purata faham tak? Faham kan? Semua faham Purata ni maksudnya kiri campur kanan bagi 2 lah. Cuma masa cakap tadi lah, biasanya yang ini kan sama kan? 242 tolak dengan 180 kita dapat 62. Jadi dia sama, jadi kita akan tengok yang belakang ni lah. 05 campur 25 bagi 2 dapatlah 15. Okey, last ni. Kemudian kita akan silang lagi. Macam biasa, repeat balik. So, yang ni 1 ke 4. 1 ke 4, 62 lah. 62, kita ambil average. 05, 15. Yang ni 2, 4, 2, 05, 15. Okay. So, kita cerap pula ni. Kita letak alat dekat 1. Prisma dekat 4, prisma dekat 2, masukkan bearing dalam 20515 dan tembak pada 2, kita akan dapat berapa bearing kat sini. 1 ke 2 dapat apa? 1 ke 2? 344 3030. 30. Nampak dia sama balik macam atas ni. Sebab kita apa? Kita 2 ke 1 kan? 1 ke 2. Dia sama balik. Okey, lepas tu kita set bearing 242 0515. Berapa kat sini? Di kanan 164 3010. Okey, yang ni yang kita cerap kan, dapat ni 164 30 00. Kita dapat 10, ada ralat sikit lah Tapi tengok beza di antara dua kiri kanan dulu. 344 ni tolak 180 kita dapat 164. Okey lah, betul. So 30 dengan 10. Jadi bezanya 20 saat. Okey lah. Jadi okey. Jadi kita dapatkan average pula kat sini. 1 ke 2 iaitu 3, 4, 4. Jadi 30 campur 10 bagi 2. Jadi 20. 20 dia punya average. Okey. Lupa jarak tadi. Nak isi jarak. Okey, sekarang kita dah siap. Cuma jarak kita tak isi. Okey, jarak ni cuba tengok balik kat atas ni. 2 ke 1. Kat sini berapa jarak ni? Okey, jarak ni yang kali pertama ni kan kita set dekat 2 ke 1 ni, kita tengok 2 ke 1 ni kita akan dapat jarak sebenarnya. 2 ke 1 kita akan tulis kat sini dulu. 37.5. Kenapa kita tulis kat atas ni? Sebab dekat row ini 2 ke 3. Row ni 2 ke 3, kita tak boleh tulis kat sini. Untuk 2 ke 1 kita cerap, ambil jarak kita tulis kat atas ni 37.527. Okay, jadi sebab kompas dia tak boleh ukur jarak. Jadi tadi ni apa 37.5 apa? 527. 5 27. Kemudian
Semasa kita cerak dekat 2 ke 3 ni kita dapat jarak je kan. Kita tulis juga. Kita tulis kat mana? Tulis kat sini lah. 2 ke 3 sini. Berapa ni? 3, 2. Saya lupa jarak tadi. Ni. 32.123. 3.123. Kita dapat 1 dulu tau. Kita dapat 1 dahulu. Kan? Kat sini kan kita 2 ke 3. Kita dapat 1 kan? Macam mana kita nak average dapatkan jarak mutamat? Dia akan dapat 2 kali nanti. Kita tengok Kita ulang balik. Cuma kita tak fokus dekat bearing ni. Kita fokus dekat jarak. Okay, jarak ni senang sebab dalam once kita dah pandang je prisma, kita akan dapat jarak terus. Jarak senang yang nak ukur. Sebab dia tak perlu set bearing dan sebagainya. Kita just pandang je prisma, dapat jarak. Ini mudah jarak. Okey. Saya harap semua dapat follow lagi ni. Okey, kemudian kita pindah alat dekat 3 ke 2 kan. 3 ke 2, kita baca jarak juga. Yang ni cuma kita tak baca bearing, kita masukkan. Jarak kita boleh baca. 3 ke 2, kita baca, kita tulis kat sini. Sebab apa tak tulis bawah ni? Sebab ini untuk 3 ke 4. 3 ke 2, kita kena tulis di sini. Kita dapatlah katakan 32.113 pula, lain sikit lah pasal kita daripada tu kan kita. Memang akan lain. 113. Kemudian 3 ke 4 kita tulis kat sini jaraknya. 3 ke 4 3 ke 4 026. Okey, kita cerak ni. Ni 34.026. Okey, kita pindah alat pula. Pindah alat duduk dekat 4, kita cerak dekat kita baca jarak dekat 4 ke 3, kita tulis kat mana? Tulis dekat sini 3 ke 4 ni. Iaitu 34.026. Katakan kita dapat sama lah 0.26 kan. Okey, dia memang sama tadi. Nampak dia? Ni sama. Okey, kemudian kita cerak pula 4 ke 1. 4 ke 1, kita dapat 36.016. Okey, kita dapat kat sini apa? 36.016. Kita cerak 4 ke 1 kan. Lepas tu kita pindah alat pula kat sini 1 ke 4. Kita baca 1 ke 4. Kita tengok jarak kat sini 1 ke 4 ni. Jangan salah isi jarak 1 ke 4 kali kedua dia 015. Kali kedua kita dapat 36.015. Kemudian kita tengok jarak 1 ke 2 pula. 1 ke 2. 1 ke 2. Okey, 1 ke 2, 37.527. 37.527. Okey, kita tulis dekat sini. 37. Apa? 527. Okey. Ini ada 1 kan? Memang ada 1. Tapi yang ini kita copy balik, kita letak kat bawah ni. Letak kat sini. 37.522. 27 juga. Itulah sama. Okey. Jadi sekarang ni kita dah boleh buat lah bearing jarak mutamat. Okey, jarak mutamat. Yang ini pun jarak mutamat dia kita boleh ambil yang inilah jarak yang dekat semasa kita buat dekat sini ni. Dekat sini kan kita ada ambil kan. Kita boleh ambil lah 37.2.527 ni, kita boleh tulis juga kat sini. Jadi dia memang 21. Kita cerak 2 kali lah maksudnya. 37.527. Maknanya jarak tu kita cerak 2 kali setup session tu. Tapi tepat di setup yang berbeza lah. Contohnya kat sini tadi kita diri kat sini kita buat. Kemudian kita last kali kita patah balik, kita ukur balik. Kita catat tu cara dia tadi. So bearing mutamat senang je. Kita bagi lah 32.123 campur dengan 32.113 bahagi 2 dapat apa? Jarak mutamat ni 32.123 campur 32.113. Okey, bahagi 2 dapatlah di sini 3
2.118. Okey. Ini apa? Ini samalah. Ini 34.0. Saya tak cantik 34.026. Ya ini berapa? 36. Dapatlah. Sini 36.016. 3 titik puluhan So ini kita dapat 37.527 average. Okey. Okey, jarak muktamad kita dah dapat. Sekarang ni kita nak buat Berry muktamad pula. Okey, Berry muktamad ni kita perlu buat pembetulan. Okey, Berry sepatutnya yang kita baca adalah 3443000. Yang ni yang daripada PC. 3443000. Tapi yang kita cerap, kita dapat apa ni? 3443020. Maksudnya ada ralat, ada series 20 saat. Jadi kita buatlah kat sini bearing sepatutnya cantik. Okey, sama dengan saya tak nak keluar ni. 3443000. Dicerap di susah. Okey. Kita tulis kat sini dicerap sama dengan ambil yang ni lah, yang purata lah. Kita ambil 3443020. Tolak, kita dapatlah 20. Ambil yang besar tu kecil lah. Kita dapatlah dia punya selisihnya adalah 20 saat. Okey, jadi pembetulan. Jadi nak buat pembetulan okey. Apa lagi ni? Pembetulan sama dengan 20 tadi, 20 second tadi, bahagikan dengan lari ke mana ni? Bahagikan dengan station. Jumlah station berapa? Berapa kita ada station? Ada berapa? Ada? 4. Macam nak tahu 4? Tengoklah sini. Kita kira yang ni 1, 2, 3, 4. Ataupun dia biasa kita tengok kat sini lah, nombor yang paling besar kat sini kan. Tapi stationnya inilah. Yang bulat ni, dalam bulat ni. 1, 2, 3, 4 kita kira. Jadi kita bahagi dapatlah berapa? Dapat berapa? 5 lah. 5 saat setiap stesen. Jadi kita buat pembetulan lah. Jadi kita buat correction. Okay, correction setiap session kita perlu tolak 5. Kenapa tolak? Sebab dia lebih. Kan lebih. Kalau dia kurang, kita tambah. Sekarang ni dia lebih 20. Jadi kita kena tolak. Okey, pada sesi yang pertama, yang ini tadi kita tolaklah 5. Tolak 5. Dapatlah Berry muktamadnya dekat sini. Kita tulislah. Kat sini berapa? 6, 7. Okey, 12. Tolak 5. Berapa jadi? 15 kat sini. Itu tak? Dia nota. Okey, apabila kita pergi stesen yang seterusnya, dia akan jadi double lah. Ini kita kena tolak 10. Yang ini kita kena tolak 15. Yang ini kena tolak 15, 20 lah. Tolak 20. Okey. Jadi kita dah tolak tu, kita isilah dekat sini muktamad ni. Ini akan dapat apa? 1, 5, 8, 5, 3, tolak 10 jadi 20.
Jadi berapa dapat? 2, 4, la ilah. Itulah. 42, 05, 00 lah. 15 tak 15. Okey, varian utama. Yang ni berapa dapat varian utama? 3, 4, 3, 4, 4 lari 3, 0, 00. Kan dah sama dengan macam yang sepatutnya tadi kan. Jadi kita dah dapatlah bearing, muktamad dan juga jarak muktamad. Okey. Ada apa nak tanya? Dah habis dah selesai dah. Saya tunjukkan macam mana nak isi borang kosong ni. Dan macam mana sebenarnya secara automatik saya menerangkan juga macam mana kita nak buat kerja ukur terabas di tapak sebenarnya. Okey. Ini belum kita cek lagi tikaian lurus. Ini baru kita nak isi baru. Kita nak isi dan cek dia punya selisih. Ada apa nak tanya? Faham tak faham? Okey, nampak kan ini buat kan? Sama kan? Okey, kita akan dapat ni. Okey, kita dah ada bearing muktamad dan kita dah ada jarak muktamad. Jadi kita akan teruskan. Okey, kat sini. Okey, garis 1, 2 dibaca sepatutnya dibaca. Inilah tadi lah. Garis 1, 2 dibaca 3, 4, 4, 30, 20. Ini yang kita cerap lah dibaca. Dibaca maksud dia cerap. Okey, sepatutnya 3, 4, 4, 30, 00. Ni tolak ni dapat 20. Okey, 20 bahagi 4 session kita dapat 5. So kita boleh buat pembetulan setiap session seperti mana yang saya cakap tadi lah. So kita dah dapat lah dia punya yang ni cara correction lah. Saya dah hajar dah semua tadi, yang ni saya dah skip. So kita dapat lah, yang penting kita dapat bearing muktamad dan juga jarak muktamad. Ini yang penting. Yang ini yang kita akan gunakan untuk kita plot ke dalam AutoCAD ataupun AutoCAD lah. Okey, sekarang kita saya ingat saya berhenti kat situ dulu. Okey. Untuk terabas saya berhenti kat situ dulu. Okey, untuk soalan tikaian. Saya nak teruskan setengah jam. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu. Okey, sekarang ni tikaian. Tikaian lurus dia. Maksudnya kita nak check dia sama ada dia kelas 1, 2 ataupun 3. Macam nak buat? Okey, tadi kita dah semak dia punya selisih. Kita dah dapat bearing muktamad, jarak muktamad, selisih pun kita dah betulkan. Jadi tikaian lurus pula. Tikaian lurus. Nah, ya ni. Okay, tikaian lurus tujuannya adalah untuk tahu ketepatan hasil kerja pengukuran terabas. Okay, kuantiti dihitung sebagai petunjuk mengenai tahap kualiti yang dicapai bagi kerja terabas tertutup. Okay, nisbah kesilapan pengukuran berbanding jumlah jarak diukur. Okay, boleh dihitung bagi terabas tertutup, boleh semak ketepatan pengukuran jarak. Okay, terabas tertutup. Jika tiada kesilapan, jumlah latik dan dipat adalah sifar. Okey, latik positif utara sama dengan latik negatif selatan. Okey, dipat maksudnya latik positif dia adalah utara. Okey, latik negatif dia selatan. Jadi kalau latik positif dengan latik negatif ni sama, maksudnya dia tidak ada kesilapan. Dipat positif dan juga dipat negatif sama nilainya, maksudnya dia adalah maksudnya tidak ada kesilapan lah. Okay. Cara nak kira dia. Cara nak kira tikaian lurus ini ada dua cara sebenarnya, ada dua metod. Metod yang pertama, ini formula dia lah sebenarnya. Oh, correction, dua method. Sorry. Okey, kita buat tikaian lurus. Tikaian lurus sekejap je. Okey, tikaian lurus formulanya adalah ini je. Okey, saya malas nak baca ni. Kita terus cara kira dulu senang. Okey, cara kira dia perbezaan latik kuasa 2 campur dengan perbezaan dipat kuasa 2 punca kuasa bagi jumlah jarak. Dapatlah kita punya tikaian lurus. Sama ada 1 nisbah 8,000,
194,000 ni adalah kelas pertama, 194,000 ni kelas yang kedua. Okey, jadi sekarang ni macam mana nak guna formula ni? Okay, macam nak? Okey, sekarang ni kita nak dapatkan tikai lurus sebenarnya. Step yang tadi kita dah selesai. Jarak mutamat, beri mutamat dah selesai. Dua tu. Kemudian step yang seterusnya adalah tikai lurus ni. Macam nak buat? Okey, saya cara nak buat dia, kita akan pergi tengok macam mana. Okey, yang ni pun saya tak nak baca juga. Yang penting sekali kita kena tahu latik ni, latik J cos theta dipat J sin theta. Itu kena ingat. Yang ni kena ingat. Mudah ya, nanti saya akan tunjukkan terus macam mana kita nak calculate. Okey. Okey, ini. Okey. Jadi kita terus ke sini. Sempat ni. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada beri mutamat, jarak mutamat. Kan tadi kan? Okey, cuma kita kena tulis ikut format ni lah. Kita kena tulis format ni. Okay, session 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Ini kena tulis macam ni Kena tulis macam ni. Kita kena start daripada 1 lah. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Dia tutup balik ke 1. Okay, ini kena faham betul ni. Kita nak kira tikai yang lurus. Okay. Jadi borangnya berbeza lah. Borang dia ada kat sini. Kalau dekat dalam Excel ni kita ada ini untuk terabas latik lipat ni. Ni kita ada borang macam ni lah. Session, bearing, jarak, ada latik lipat, dia ada pembetulan, bukan latik. Ini nanti kita akan belajar kemudian. Cuma kita nak belajar sampai sini dulu. Sampai latik lipat untuk dapatkan tikai lurus. Yang ni kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya akan berhenti sampai sini Okey, sekejap Okey, cara nak isi borang ni asalnya kosong. Tapi kita dah ada bearing mutamat dan juga jarak mutamat daripada form yang pertama tadi. Yang kita calculate tadi Okey. Kita buatlah 1 ke 2. 1 ke 2 macam mana nak ambil? Kita refer kat mana? Kita refer kat borang ni lah tadi. Mana 1 ke 2? Ni kan, 1 ke 2. Kita ambil lah ni 344 3000 jaraknya 37.527. Isi dekat borang ni. 344 3000 37.527 jaraknya. Kemudian 2 ke 3. Ni maksudnya 2 ke 3 ni bearing 2 ke 3. Kita akan cari kat mana 2 ke 3 tadi. Kat form kita yang kita tulis ni yang macam tulisan macam doktor ni Okey. 2 ke 3. Mana 2 ke 3? Kita dapat 2, 3. Ni kita akan tengok yang ni dari ke 2, 3 2 ke 3. Bearing pertamanya berapa? 6, 7, 12, 15. Isi kat sini. 6, 7, 12, 15. Jarak dia berapa? Ambil jarak mutamat. Jarak mutamat dia 32.118. 32.118. Okey, kemudian 34. Kita refer pula ni kat sini ni. 34 yang ni 34 mutamatnya 1585320. Okey. 1585320 jaraknya yang ni. Kemudian 41 pula. 41 mana 41? 41 ni lah 4 ke 1. 2420500. 2450500. Jarak ambil yang pertama tadi. Okey, selesai kat situ dulu. Kita isi dulu. Isi yang ni. Isi selesai. Yang ini kita calculate. Mudah sahaja. Okey, saya ingat semua kena keluarkan kalkulator, cuba kira. Okey, jadi yang perlu kita ingat adalah yang latik ni apa tadi saya cakap? Latik tadi J cos theta. J ni jarak, theta ni bearing. Kita ada jarak, kita ada bearing. Yang ini J sin theta. Okey, jadi awak cuba buat kalkulator. Jarak ni 37.527 cos 344 tekan degree tu. Kemudian 30 minit 0 saat. Dapat tak? Positif 36.163. Cuba buat.
Cuba buat ni. Okey, cuba jarak dulu 37.527 cos 344 tekan yang degree tu, kemudian 30 degree kosong minit. Okay, kita dapat positif kan, 36163 dapat tak? Okay, 36162 saya dapat. Apa dah tulis 162. Okay, kalau awak dapat negatif, letak dekat kolom negatif. Okay. Okay, biasanya kita akan buat satu persatu lah, buat yang cos dulu. Lepas tu baru buat sin, kita cuba yang sin pula Yang dipat pula ni sin J-nya 37.527 sin theta itu 344 30. Okey, negatif 10.02.029. Tapi tak apalah. Lain tak apa. Yang di ni okey, dapat tak? Dapat tak dapat? Dapat. Cuma awak dapat lagi ni. Ni dapat 10.025 ke 029? 029. 029 kan? Okey, tak apa. Ini maybe kesilapan dia. Ni kesilapan calculation dia lah. Maybe dia kira guna Excel kan, jadi dapat gitu lah. Okay, so yang penting sekali kita buat macam tu lah. Okay, awak buat macam tu. Okay, buat macam tadi semua sekali, setiap kolom sampai habis. Kemudian kita jumlahkan ni. Positif ni. Kalau positif ni, positif latih, kita dapat 48.607. Campur lah, ni campur ni. Dapat 48.607. Campur pula negatif latih. 31.742 campur 31.742 campur 16.862, kita dapat 48.604. Kalau tadi kan dia kata kalau latih positif sama dengan latih negatif, dia tidak ada kesilapan. Tapi sekarang ni dia tidak sama. Tidak sama, maksudnya ada kesilapan. Jadi perlu buat pembetulan. Tapi pembetulan saya tak nak ajar pada hari ini. Cuma sekarang ni kita nak fokus kepada tikai yang lurus saja yang ni. Tikai yang lurus. Tikai yang lurus tak apa. Okey, jadi kita tolak je. Maknanya delta L ini, delta L tu adalah perbezaan di antara perbezaan latih. Okey, tolaklah 48.607 tolak dengan 48.604, kita dapat 0.003. Itu adalah delta L. Okey. Kemudian delta D. Delta D ni perbezaan latih, perbezaan dipat. Campurlah 29.609 campur dengan 12.255, kita dapat 41.864. 10 campur dengan 31 ni, kita dapat 41.850. Tolak. Ini tolak ni dapatlah 0.014. Dan kita dah dapatlah dia punya delta delta D dan juga delta L. Dah dapat ini, barulah kita calculate di sini. Barulah kita calculate. Okey, kita akan pergi kepada formula dia tadi. Ini nampak ni. Tikai yang lurus ini saja. Jadi tadi kita dapat delta L sama dengan 0.003. Delta D kita dapat 0.014. Jarak sama dengan jumlah jarak, kita tambahlah. Ni. Ni campur ni dapat 139.687. Okey, 1 berapa tadi? 39. 39.687. 687. Okey, sekarang kita nak calculate tikai yang lurus. Macam nak buat? Okey, cuba buat kita guna formula ni lah. Okey, jadi buatlah 0.003 kuasa 2 campur 0.014 kuasa 2 bahagi dengan 139.687. Okey. Mana hilang ni? Okey. Okey, cuba kira dapat berapa yang ni? Yang ni maksudnya punca kuasa yang atas ni saja. Jangan punca semua sampai ke jarak, tak. Dia punca kuasa yang atas saja.
delta yang atas saja punya kuasa, jarak ni asing. Kita punya kuasa ni baru bahagi dengan jarak. So katakan kita dapat sambungannya kat sini Kita dapat, saya kira dulu. Okey, 0.003 cuba kira sekali. 0.2 campur dengan 0.014 0.2 ni penting. Okey, punca answer. So kita dapat ni saya kira seperti awal kira direct lah. Ini saya nak tunjukkan 1, 4, 3 1, 7, 8, 2, 1 bahagi 1, 3, 9.687. Dapatlah berapa kat sini? Bahagi dengan jarak bahagi dengan 139.687. So kita dapat dekat sini 1.24993.096 kali 10 kuasa negatif 4. Okey? Dapat tak macam tu? Dapat tak dapat? Dapat. Okey, dapat tu jangan escape dulu kalkulator tu. Kemudian kalkulator awak tu awak buat nilai yang ini 1.024993 ni kali 10 4 ni awak tekan 1, kalkulator tu. 1 bahagi dengan answer, bahagi dengan yang ni. 1 bahagi answer. So baru kita akan dapat 9,000. Barulah kita akan dapat, maksudnya ini 1 per dengan yang ni 1.0249 ni kali dengan ini panjang. Ataupun kita yang ni kita bahagikan dengan 1 per dengan ini baru kita akan dapat nisbah dia tu. So kita akan dapat nisbahnya adalah berapa? Pergi sini balik. 1 nisbah 975. Okey, jadi maknanya kita ni kelas yang pertama lah. 1 nisbah lebih daripada 1 nisbah 4,000. Jadi okey lah, boleh kerja terabas awak ni boleh diterima pakai. Sebab dia lebih daripada kelas pertama. Dapat tak 9756 ni? Dapat tak 9756? Dapat. Okey, faham tadi kan maksudnya? Semua dapat kan? Jadi apabila kita calculate ni kita akan dapat 1.0249996 kali 10 4. 1 per dengan yang ini baru kita akan dapat nisbah ni. Okey, baru kita akan dapat nisbah ini. Maksudnya awak punya kerja ni dengan jarak 9756 meter 9756 meter 1 meter je awak buat silap. Daripada total keseluruhan tu, keseluruhan jarak dia 9756 meter, hanya awak buat silap 1 meter je. Maksudnya bayangkan betapa kualitinya kerja kita. Ini dia punya tu tadi lah. Okey, faham kat situ? Okey, jadi nampak kan dia juga ada juga. Sebab sini kecil saya tak boleh tulis. Jadi kita buat 1 per yang tadi kan, 1 per, so kita akan dapat 9756. Okey, jadi selesai untuk hari ni. Saya akan berhenti sampai sini saja. Untuk yang terabas,